Setiap kali berita pelaburan asing diumumkan, rakyat Malaysia hanya mampu tengok dan dengar. Nama syarikat besar disebut satu persatu, angka bilion dilontar ke udara. Senarai pelabur dari luar negara disusun dengan bangga. Tapi realitinya, ramai rakyat tak rasa apa-apa. Malah, ada yang langsung tak peduli. Sebab dalam kepala mereka, pelabur masuk ke Malaysia tuh macam angin lalu. Sekejap datang, sekejap hilang, tak sempat pun rasa tempias. Sedangkan hidup harian tetap sama. Barang dapur makin mahal, gaji tak naik-naik, kerja makin susah nak dapat, sewa rumah makin menggila. Yang terasa nikmatnya, cuma mereka yang duduk dalam menara kaca, bukan yang berjalan kaki dalam panas terik tengah hari. Rakyat biasa hanya mampu melihat dari jauh, sambil memikirkan kenapa nasib mereka masih macam tuh, walaupun negara katanya terus menerima pelabur dari serata dunia. Orang muda makin ramai tinggalkan negara, bukan sebab tak patriotik, tapi sebab peluang hidup di tempat sendiri semakin sempit. Ramai yang tertanya, kenapa negara yang dikatakan tak mampu bersaing masih lagi jadi tumpuan pelabur luar? Kalau negara ini betul-betul tak kuat, kenapa pelabur sanggup datang? Kalau ekonomi lemah, kenapa masih ada yang berani buka kilang, pejabat, dan ibu pejabat serantau di sini? Persoalan ini bukan sekadar mainan mulut kosong, tapi keresahan yang datang dari hati rakyat yang hari-hari berjuang cari sesuap nasi. Mereka tak minta banyak, cuma mahu hidup yang seimbang. Kalau negara ini benar-benar berkembang seperti yang diwar-warkan, kenapa mereka rasa makin terhimpit? Kalau pelaburan asing benar-benar bawa faedah, kenapa ramai rakyat masih tak nampak hasilnya? Tak salah berbangga dengan kedatangan pelabur. Tapi lebih penting untuk jujur, siapa yang betul-betul untung, dan siapa yang hanya jadi penonton dari tepi padang. Apa gunanya bangunan pencakar langit kalau rakyat terpaksa tidur bawah jambatan? Apa gunanya lapangan terbang tercanggih kalau anak muda tempatan terpaksa lari ke luar negara untuk hidup? Semua ini bukan isu kecil. Ini persoalan maruah negara. Kita tak boleh terus hidup dalam bayang kemajuan palsu. Kita perlu tanya dengan hati yang jujur. Adakah kita benar-benar membangun? Atau cuma jadi tempat persinggahan untuk mereka yang pandai membaca peluang? Malaysia sebenarnya tidak lemah, tapi Malaysia juga tidak kuat. Malaysia bukan tak mampu bersaing, tapi Malaysia sudah terlalu lama menjual apa yang dimiliki tanpa meletakkan harga yang patut. Ramai orang luar datang bukan karena Malaysia hebat, tetapi karena Malaysia longgar. Pelabur asing datang sebab mereka tahu sistem di sini mudah dirunding. Boleh dibentuk ikut kehendak mereka. Banyak pelaburan asing masuk bukan untuk membangunkan rakyat, tapi untuk ambil kesempatan daripada tenaga kerja yang murah, peraturan yang longgar, dan ketelusan yang boleh dilentur. Kita terima pelabur seperti tetamu kehormat. Walaupun tetamu itu ambil segala isi rumah kita. Kita buka pintu tanpa bertanya niat sebenar. Kita bagi insentif, tanah, lesen, dan kadang-kadang suara. Tapi apa yang kita dapat kembali? Peluang kerja yang dibayar rendah, keuntungan yang keluar negara, atau generasi akan datang yang kehilangan tanah sendiri? Bila rakyat bangkit bersuara, mereka dilabel sebagai anti pembangunan. Bila wartawan tanya, data statistik ditayang dengan penuh bangga. Tapi di lapangan, realiti berbeza. Rakyat biasa tak nampak kemajuan. Yang mereka nampak cuma bangunan tinggi. Tapi hidup tetap sempit. Kita asyik kejar angka pelaburan, tanpa tanya siapa yang kontrol hasilnya. Kita bangga bila negara dapat proyek besar. Padahal yang mengaut hasil bukan kita. Bila pelabur datang, mereka bawa duit, tapi juga bawa kuasa. Dan dalam diam, kita semakin hilang pegangan. Pelabur asing bukan musuh. Tapi bila sistem kita terlalu mesra tanpa sempadan, kita bukan jadi rakan kongsi. Kita jadi alat. Mereka kawal industri, mereka kawal pasaran, dan akhirnya mereka juga kawal keputusan dasar. Dalam banyak sektor penting, nama-nama luar semakin dominan, manakala syarikat tempatan hanya mampu bertahan. Bila ini terjadi, kita bukan lagi tuan tanah. Kita cuma penyewa dalam rumah sendiri. Dan yang paling tragis, kita masih tepuk tangan sambil berharap sisa keuntungan itu jatuh ke tangan kita.
tak semua pelaburan asing itu membawa masalah. Dalam dunia ekonomi modern, kehadiran pelabur luar merupakan sebahagian daripada strategi pertumbuhan yang biasa digunakan oleh banyak negara, termasuk negara-negara maju. Malaysia pula berada di lokasi yang sangat strategik di rantau Asia Tenggara, menjadikannya sebagai hub penting untuk aktiviti, perniagaan, perdagangan, dan logistik. Di samping itu, kestabilan politik yang relatif terkawal, jaringan infrastruktur yang berkembang dan tenaga kerja muda yang ramai menjadikan Malaysia satu destinasi yang menarik untuk pelabur. Pelabur luar bukan sahaja membawa wang dan proyek, tetapi juga membuka ruang kepada pemindahan teknologi, perkongsian kepakaran, dan pembangunan sektor-sektor baru yang sebelum ini kurang diterokai. Banyak pelaburan asing membuka peluang kerja, terutamanya dalam sektor pembuatan, perkhidmatan, dan teknologi. Jika diurus dengan betul, kehadiran pelabur ini boleh dimanfaatkan untuk memperkukuh ekonomi tempatan. Malaysia juga bukan satu-satunya negara yang bersaing untuk menarik pelaburan. Negara jiran seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand juga aktif menawarkan insentif kepada pelabur asing. Dalam persaingan ini, Malaysia tidak boleh terlalu keras, karena pelabur ada banyak pilihan. Namun, Malaysia masih mempunyai kelebihan tertentu, seperti bahasa Inggris yang meluas digunakan, sistem perundangan yang berasaskan Undang-Undang British, dan persekitaran perniagaan yang mesra. Apa yang penting sekarang bukan soal pelabur itu dari mana, tetapi bagaimana kita menetapkan syarat dan memastikan rakyat mendapat manfaat yang seimbang. Pelaburan asing boleh jadi sumber kekuatan jika digabungkan dengan dasar yang tegas, pemantauan yang telus, dan kerjasama yang adil antara syarikat luar dan tempatan. Kita tidak boleh menolak pelaburan asing secara membuta tuli, tetapi kita juga tidak boleh menerimanya tanpa kawalan. Keseimbangan inilah yang perlu dicapai. Apa yang berlaku sekarang ini bukan penamat. Malaysia masih ada peluang untuk bangkit dengan lebih kuat. Jika kita tahu bagaimana memanfaatkan setiap pelaburan yang masuk, yang penting ialah kita kawal siapa yang kita izinkan melabur dan bagaimana mereka melabur. Pelaburan asing tidak semestinya membawa keburukan. Malah, ia boleh menjadi platform untuk rakyat tempatan naik ke tahap yang lebih tinggi jika digabungkan dengan dasar yang adil, telus, dan berpihak kepada pembangunan rakyat. Kita boleh letakkan syarat supaya pelabur asing ambil pekerja tempatan sebagai keutamaan. Kita boleh minta mereka jalankan latihan, naikkan kemahiran pekerja, dan bantu dalam pemindahan teknologi. Bila rakyat kita jadi tenaga kerja berkemahiran tinggi, mereka bukan sahaja dapat gaji yang lebih baik, tapi juga peluang untuk berkembang dalam industri. Kita juga boleh galakan pelaburan dalam sektor berimpak tinggi, seperti teknologi hijau, automasi, dan penyelidikan. Ini akan membuka ruang pekerjaan baru yang lebih canggih dan kurang bergantung pada buruh murah. Anak muda Malaysia pula boleh dilengkapkan dengan latihan dan kemahiran yang relevan, supaya mereka bersedia untuk rebut peluang daripada pelaburan luar ini. Dengan pelabur datang dan rakyat bersedia, kita boleh bina ekosistem ekonomi yang sihat dan mampan. Pelaburan asing juga boleh dijadikan pencetus kepada syarikat tempatan untuk belajar, bersaing, dan akhirnya berdiri sama tinggi di peringkat antara bangsa. Semuanya bergantung pada tindakan kita sekarang. Kalau kita ambil peluang ini dengan serius dan kawal pelaburan luar dengan strategi yang jelas, Malaysia bukan sahaja mampu bersaing, tapi boleh jadi peneraju. Kita ada sumber, kita ada tenaga kerja, dan kita ada semangat. Yang tinggal hanyalah keberanian untuk ubah cara lama dan bina semula keyakinan rakyat terhadap hala 7 negara ini. Masa depan Malaysia masih boleh ditentukan oleh tangan kita sendiri. Dan itu bermula dengan kesadaran dan tindakan yang tepat hari ini. Apapun pandangan kita terhadap pelaburan asing, satu perkara yang pasti ialah masa depan Malaysia tidak boleh terus bergantung pada sentimen dan angan-angan. Kita perlu kembali kepada asas membina negara yang kukuh dari dalam, bukan hanya bergantung pada kemasukan modal luar. Kedatangan pelabur asing hanyalah satu komponen, bukan penentu mutlak. Jika akar dalam negara ini reput, sebesar manapun pelaburan yang masuk, ia tetap tidak akan memberi manfaat jangka panjang. Malaysia perlukan hala 7 yang jelas. Kita tidak boleh terus berbangga dengan angka
semata-mata tanpa melihat siapa yang untung dan siapa yang tertinggal. Kita perlu bina sistem yang mengutamakan rakyat, menaikkan kualitas hidup, dan memastikan peluang yang wujud benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat. Ini bukan tanggung jawab kerajaan semata-mata, tetapi juga tanggung jawab setiap rakyat yang cintakan tanah air. Kita tidak boleh biarkan negara ini terus dilihat sebagai tempat mudah untuk dilabur kerana longgarnya peraturan atau murahnya buruh. Sebaliknya, kita kena jadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang dihormati kerana kecekapan, ketelusan dan tenaga kerja berkualitas tinggi. Negara yang dihormati bukan kerana ia mudah dieksploitasi, tetapi kerana ia tahu apa yang bernilai dan berani mempertahankan haknya. Perubahan bukan berlaku dalam sehari, tetapi langkah pertama perlu bermula sekarang. Kita tidak boleh tunggu semua sempurna, baru mahu bergerak. Setiap suara yang sedar, setiap tindakan kecil yang dibuat hari ini, adalah sebahagian daripada jalan panjang untuk jadikan Malaysia lebih seimbang dan berdaulat. Kita mesti berhenti melihat diri kita sebagai negara kecil yang lemah. Kita negara yang punya potensi besar, cuma perlu diberi peluang yang betul, dikawal dengan dasar yang betul, dan dipandu dengan hati yang betul. Malaysia masih belum terlambat. Kita cuma perlu bangun, buka mata, dan bersedia untuk buat sesuatu. Masa depan bukan datang bergolek. Masa depan dibentuk oleh keputusan yang kita buat hari ini.